Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada waktu ini kita dapat melihat bagaimana situasi di Mekah dan Madinah kembali pesat dengan kehadiran jemaah seperti sebelum ini. Alhamdulillah, syukur nikmat. Selain kedua tempat tersebut, Taif kini kembali menjadi rebutan bagi jemaah yang ingin melihat situasi yang sedikit berbeza dengan keadaan di Mekah dan Madinah, seperti dari segi cuacanya yang lebih dingin daripada Mekah dan Madinah, dan juga bagi mereka yang ingin melihat kesan sejarah seperti masjid, muzium dan banyak lagi. Di Taif juga, antara tarikan yang lain iaitu tempat pelancongan yang sepastinya akan menarik perhatian bagi mereka yang menuju ke bumi tersebut. Pun begitu, bagi jemaah yang ingin mengikuti program ke bumi Taif ini, jemaah perlu merancang dengan sebaik mungkin perjalanan para jemaah. Kerana perjalanan ke bumi Taif ini sepastinya ia melibatkan hukum hakam, khususnya jemaah yang terlibat dengan ibadah umrah. Di antara tempat yang seringkali menjadi tumpuan pengunjung ke bumi Taif ini adalah iaitu mereka mengunjungi Istana Syubra, Masjid Abbas, Masjid Al-Qub, Masjid Madhun, Kebun Adas, Kebun Bunga, Muzium, Pasar Buah, dan yang paling utama iaitu menaiki kereta kabel di Taif. Di sini saya sertakan 4 situasi bagi jemaah yang kebiasaannya mengunjungi ke bumi Taif. Situasi yang pertama, yang sepastinya situasi ini merupakan perjalanan yang cukup baik, iaitu perjalanan daripada Malaysia menuju ke Jeddah, dan daripada Jeddah menuju ke Taif, dan daripada Taif masuk ke Mekah. Bagi situasi pertama ini, jemaah boleh terus menuju ke Taif tanpa terlibat dengan sebarang hukum yang berkaitan ibadah umrah. Cuma bagi perjalanan daripada Taif menuju ke Mekah, di situ jemaah akan melalui satu mikot yang dinamakan Qarnul Manazil. Di tempat inilah para jemaah perlu memasang niat bagi pelaksanaan ibadah umrah. Seusai daripada itu, doa terus boleh berangkat menuju ke Mekah dalam keadaan memakai ihram untuk pelaksanaan ibadah umrah. Bagi situasi kedua pula, iaitu daripada Mekah menuju ke Taif dan kembali semula ke Mekah. Bagi perjalanan ini, terdapat beberapa hukum yang para jemaah perlu tahu dan perlu memandang serius. Sebagaimana yang diputuskan oleh Muzakarah Haji Kebangsaan, mana-mana jemaah yang ingin keluar daripada Mekah melebihi 2 marhalah, jemaah wajib melakukan tawaf wada'. Dan perlu jemaah ketahui, sesungguhnya pada waktu ini Taif kedudukannya adalah melebihi 2 marhalah. Jadi bagi perjalanan ini daripada Mekah menuju ke Taif, jemaah wajib melakukan tawaf wada'. Dan selepas selesai tawaf wada', barulah jemaah boleh menuju ke bumi Taif. Dan sekiranya jemaah tidak melakukan tawaf wada', maka di situ jemaah akan dikenakan dam seekor kambing. Sekembalinya daripada Taif menuju ke Mekah, di situ jemaah akan melalui tempat mikot yang dinamakan Qarnul Manazil. Dan di tempat inilah jemaah perlu bertanya kepada diri jemaah sendiri, apakah tujuan jemaah ingin masuk ke kota Mekah pada waktu itu. Sekiranya ada di dalam hati jemaah memang terukir niat untuk mengerjakan umrah, sama ada pada hari ini, esok ataupun selepas daripada itu, maka jemaah wajib memasang niat di Qarnul Manazil. Kegagalan para jemaah memasang niat di Qarnul Manazil iaitu dengan beranggapan boleh melakukan niat di Tan'im, Hudaybiyah ataupun Ji'ranah, maka jemaah juga akan dikenakan dam seekor kambing kerana jemaah tidak berniat di pintu masuk iaitu di Qarnul Manazil. Bagi jemaah yang tidak ada keinginan untuk melakukan ibadah umrah, jemaah ini tidak perlu berniat di Qarnul Manazil dan jemaah boleh terus menuju ke bumi Mekah. Cuma jemaah disunatkan melakukan tawaf qudum bagi menghormati Kaabah. Bagi jemaah yang memang tidak ada keinginan untuk melakukan umrah, kemudian dimasuk ke Mekah dengan melakukan tawaf qudum, kemudian setibanya dia di bumi Mekah, tiba-tiba ada kawan sebilik dia mengajak, jomlah kita mengerjakan ibadah umrah pada waktu ini.
dan dia pun bersetuju. Baik, persoalannya bagaimana jemaah ini? Bagi golongan ini, mereka tidak dikenakan dam kerana pada perjalanan awal dia memang tidak ada niat untuk mengerjakan ibadah umrah. Bagi situasi ketiga, iaitu perjalanan daripada Mekah menuju ke Taif, kemudian menuju ke Madinah. Bagi perjalanan ini juga saya kira adalah perjalanan yang juga terbaik kerana tidak banyak hukum yang terlibat. Bagi perjalanan ini daripada Mekah menuju ke Taif, seperti biasa, jemaah wajib melakukan tawaf wada bagi perjalanan tersebut. Bagi perjalanan daripada Taif menuju ke Madinah pula, jemaah boleh terus menuju ke Madinah tanpa terikat dengan sebarang hukum. Kerana perjalanan menuju ke Madinah bukanlah bertujuan untuk mengerjakan ibadah umrah. Bagi situasi keempat pula, yang bagi saya ianya bukanlah pilihan yang terbaik, iaitu perjalanan daripada Madinah menuju ke Taif kemudian ke Mekah. Setibanya di tempat ini, jemaah wajib memasang niat untuk pelaksanaan ibadah umrah kerana perjalanan jemaah daripada Madinah menuju ke Taif dan Taif menuju ke Mekah adalah bertujuan untuk mengerjakan ibadah umrah. Maka tidak dapat tidak, perjalanan jemaah menuju ke Taif tersebut, jemaah perlu memakai pakaian ihram. Dan sekiranya jemaah tidak berniat di Zulhulaifah tetapi berniat di Qunu Manazil, jemaah dikenakan dam kerana seperti biasa jemaah tidak berniat di pintu masuk, iaitu di Bi'rul Ali ataupun Zulhulaifah. Ini adalah pandangan utama bagi pandangan mazhab Imam Syafi'i. Jadi cuba kita bayangkan bagaimana situasi pergi ke Taif, tiba-tiba kena pakai ihram pula, nak membeli belah dan sebagainya, sepastinya akan menimbulkan ketidakselesaan bagi para jemaah ketika mana berada di bumi Taif. Jadi sebagaimana yang saya sebut lebih awal tadi, rancanglah dengan sebaik mungkin perjalanan para jemaah menuju ke bumi Taif kerana perjalanan ke bumi Taif ini ia terkait rapat dengan hukum hakam, khususnya bagi jemaah yang terlibat dengan ibadah umrah. Wallahu a'lam. Sekian daripada saya, Ustaz Haji Fizazul Khairi bin Kamrul Zaman, mursyid anda.